Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat tengah hari. Hari ini kita berjumpa lagi dengan kereta Proton Gen 2. Yang mana kereta Proton Gen 2 ni ada masalah banjir di dalam kereta. Ada ketirisan air yang masuk ke dalam kereta setiap kali hujan. Dia ada banyak punca air masuk ke dalam kereta Gen 2 ni. Okey, jom saya tunjuk. Ini kereta yang dah dibogelkan . Okey, kereta Gen 2 saya ni air masuk ke semua bahagian lantai apabila hujan lebat. Semua banjir. Jadi kapet saya dah buang keluar, saya jemur kering dan saya mula mencari punca di mana air masuk. Saya jumpa banyak punca. Punca yang pertama adalah bonet yang tidak rapat. Sebelum ni bonet ni memang tak rapat . Dia punya engsel bermasalah. Jadi bila air hujan mengalir melalui bumbung masuk ke dalam longkang ni dan dia melimpah. Okey, dia melimpah dan dia jatuh ke atas papan bawah ni dan dia bertakung dekat tayar spare. Jadi ni adalah salah satu punca. Apabila bonet terjungkit ataupun terangkat, getah dekat sini. Okey, saya tunjuk yang kat sana lah. Okey, getah dekat sana dia tidak rapat dengan frame bonet. Akan ada gap. Jadi air hujan akan masuk ikut situ. Dia akan meleleh dan bertakung dekat tayar spare. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah pintu belakang. Pintu belakang ni sepatutnya dia akan ada satu plastik kat sini untuk cover ataupun untuk tutup lubang-lubang pada rangka pintu. Plastik tu bila lama dia akan reput dan gam dia tidak akan melekat lagi dah. Dia akan tertanggal. Okay, ini pun jadi salah satu punca. Apabila hujan, air akan masuk melalui gentah cermin bahagian luar. Okay, ini bahagian dalam, di bahagian luar, air akan masuk ke situ. Air akan menitik ke bawah pintu. Dia akan menitik. Dia punya menitik tu agak kuat, dia akan terpecik. Okay, dia akan terpecik dan terkena pada plastik cover bahagian luar. Okay, dia akan terkena pada plastik tu. So dekat plastik tu dia akan meleleh bertakung kat sini. Apabila plastik tu dah reput ataupun gam dia dah lekang, air akan keluar melalui door trim bawah ni. Dia akan keluar ke bawah ni. Dan air tu akan bertakung dekat bahagian getah ni. Ini tu boleh tengok Ini kesan air bertakung. Bila banyak, dia akan melompat dan masuk ke dalam kereta. Ni tanda-tanda dia, kotoran dia ni. Kita boleh tengok ni. Air bertakung kat sini dan dia melimpah masuk ke dalam kereta. Jadi bahagian kapet bahagian sini akan banjir. Okey. Sama juga dengan bahagian kiri. Cerita dia sama. Begitu juga bahagian hadapan. Bahagian hadapan ni lagi best cerita dia. Bahagian hadapan ni dia ada satu lubang yang sangat besar dekat sini dan dia sangat rendah. Apabila hujan, air akan masuk melalui getah mol tingkap, dia akan menitik. Jadi bila dia menitik, air tu akan terpecik. Lubang ni sangat besar. Jadi air yang terpecik tu sangat banyak. Kena pada plastik dan dia akan banjir kat bahagian bawah plastik tu. Kalau plastik tu koyak, reput ataupun gam dia dah tak lekat, tertanggal, air tu akan mengalir keluar dan dia akan berkumpul dekat sini. Ni je lah ni. Okay, sebab sini ada door trim, dia akan keluar ikut bawah door trim. Korang tak akan perasannya, tak nampak. Dia akan berkumpul kat sini ni, kotor kan main ni. Dia dah penuh, dia akan melimpah masuk ke dalam kereta. Kiri dan kanan, penyakit dia sama. Okey, jadi kereta saya ni saya dah atasi masalah tu dengan pasang ni yang berkilat ni, aluminium ni.
Jadi dah tak ada air yang bocor melalui dalam pintu. Dah tak ada dah. Jadi bahagian belakang ni dah kering dah. Okey. Lagi satu. Sorry. Saya lupa nak beritahu satu benda yang agak menyakitkan hati. Kereta, tak kira lah kereta apa-apa pun, macam kereta Gentoo ni ke, kereta apa-apa kereta, sama je. Kalau air masuk melalui depan, okay, macam ni ada air kat depan ni. Ya, air yang masuk ke depan ni. Air ni dia akan mengalir pergi ke belakang. Sebab dekat sini dia nampak macam ada tulang ni. Okey, kat tulang ni ada lubang-lubang. Jadi air ni akan masuk, keluar ke sini, mengalir ke sini, pergi ke belakang. Jadi kita nampak macam bocor dia datang daripada belakang. Sampai sudahlah kita akan duduk salahkan pintu. Tukar ni pintu belakang. Rupa-rupanya bocor adalah daripada depan. Ini masalah. Banyak kereta saya kena. Banyak kereta. Lebih-lebih lagi. Ni saya nak kongsi pengalaman ya. Saya kena pada satu kereta Honda City. Honda City, dia tak ada tulang ni. Jadi, air daripada bahagian kiri boleh mengalir ke bahagian kanan. Bocornya adalah bahagian depan kiri. Tapi saya duduk cari bocor pintu belakang kanan. Sebab air banyak kat bahagian sini. Ini masalah. Nak tak nak, kalau nak cari punca bocor, kereta kena bogel macam ni. Dan apa yang saya buat, saya letak foam di dalam tulang ni. Tengok ni ada foam . Fungsi foam ni adalah untuk tutup lubang-lubang. Jadi bila air ada kat sini kering. Jadi saya boleh asingkan, saya boleh isolate. Sama ada air tu masuk daripada depan kiri, depan kanan, atau masuk daripada belakang kiri, belakang kanan. Jadi kita boleh asingkan. Daripada sini senang nak cari penyakit. Kereta Gentoo saya ni bocor dia melalui semua arah. Pintu belakang kiri kanan bocor, pintu depan kiri kanan bocor. Selepas saya pasang yang silver ni, tutup semua kebocoran pada pintu, air masih lagi bocor bahagian depan kiri dan depan kanan. Yang ni ada lagi. Yang ni belum settle lagi. Yang depan kiri dah settle. Belakang dah tak bocor. Cari lagi. Cari jumpa masalah. Punca air masuk melalui depan kiri. Air tu masuk melalui wiper link. Masuk melalui sini. Okey. Kereta ni dulu saya parking bawah pokok. Konon-kononnya nak redup. Tapi apabila parking di bawah pokok, dia akan ada banyak sampah macam ni. Daun-daun kering. Nampak belah hujung sana, saya zoom, boleh nampak tu sampah penuh. Dah dalam. Nampak tak clear tak? Sampah penuh Okey, sampah-sampah ni akan menyebabkan bahagian dalam wiper link ni tersumbat dan banjir. Air bertakung kat dalam ni. Okey, jom saya tunjuk contoh. Ni pack air. Saya pergi buka air jap. Apabila air hujan daripada cermin, dia akan masuk ke dalam wiper link. Okey. Kawasan sini banjir kiri dan kanan. Kita boleh tengok sini. Tu nampak tak air banjir? Ni banjir. Bahagian kiri saya belum settlekan sepenuhnya lagi. Saya settlekan bahagian kanan dulu. Okey. Bahagian kanan pun dulu banjir. Tapi sekarang saya sudah korek dia, dah bersihkan. Okey, jadi sekarang dia tak banjir dah. Tengok, tak banjir. Tapi bahagian kiri, ambil kau. Banjir. Sebab sampah-sampah sarap tadi, daun-daun kering, ranting-ranting, sampah-sampah sarap kat sini, dia akan berkumpul dan menyebabkan lubang air ni tersumbat. Ni sampah sarap dia. Ni sampah sarap tadi. Ni pun banyak dah kena tolak kat air. Apabila lubang ni tersumbat, saya tutup kat sini, air kat atas ni akan bertakung. Okey, air ni akan bertakung.
Dan apabila air ni bertakung, ni masih lagi bertakung ni. Saya tak masukkan air bahagian sini ya. Bahagian sini saya tak masukkan air. Saya masukkan bahagian kanan je. Yang bahagian kiri air masih lagi bertakung. Sebab yang ni saya belum bersihkan lagi. Okey, dan air yang bertakung tu agak tinggi. Kalau korang tengok, sekejap saya zoom. Saya ambil torchlight sekejap. Nampak tak tu? Ini adalah ruang masuk angin ke dalam aircon. Okey. Saya tak pastilah jelas tak jelas dalam video. Dia ada satu lebih kurang macam empangan, ada dinding macam tu. Kalau air yang bertakung ni melebihi ketinggian atau mencapai ketinggian empangan dinding ni, air akan masuk ke dalam kereta melalui aircon. Sebab ni adalah ruang fresh air, udara luar yang masuk ke dalam kereta. Okey, nampak? Sebelum ni, air ni bertakung agak tinggi sebab bahagian kiri dan kanan kedua-duanya tersumbat. Sekarang, bahagian kanan ni saya dah bersihkan. Cuma bahagian kiri yang saya belum bersihkan lagi. Jadi, air dah tak masuk dah melalui aircon. Apa-apa cerita pun saya kena bersihkan lagi. Saya tak nak air bertakung ni. Air bertakung ni akan menyebabkan air masuk lagi ke dalam kereta. Okey, air dah tutup. Jadi yang mana ada masalah air masuk ke bahagian kiri kereta, dia ada menitik daripada dashboard. Inilah punca dia. Air bertakung dalam ni. Ni air bertakung dalam ni dan dia masuk melalui aircon vent. Okay. Yang kereta saya ni pula, yang aircon tu saya dah settlekan, air dah tak masuk. Tapi air masuk melalui driver. Dia ada beberapa punca lagi. Ada beberapa suspek, iaitu yang pertama adalah getah ni. Getah wire pergi ke pintu. Ini adalah suspek jugalah. Sebab kalau kita tengok dekat getah yang kedut-kedut ni, kalau dia koyak, air tadi akan mengalir ke sini dan masuk melalui getah ni. Dia masuk ke dalam pilar ni akan masuk ke dalam. Okey. Ataupun sekiranya getah ni dah keras dekat tepi ni, dia boleh leaking juga. Yang ni saya tengok kan gaya dah boleh bergerak. Saya suspek dia ada kemungkinan dia nak bocor. Jadi saya akan cuci dia bersih-bersih ni. Saya akan cuci bersih-bersih. Saya akan letak gam silikon. Okey. Kemungkinan air masuk ke sini. Tapi untuk kereta saya ni, selepas saya mencari, saya jumpa punca dia. Air masuk ke dalam kereta melalui wire ni. Okay. Dia ada dua wire kat sini. Satu adalah wire untuk tarik pembuka bonet, dan satu lagi adalah hose air untuk wiper belakang, untuk cermin belakang. Confirm masuk ke sini. Kalau kita tengok dekat sini, saya kena ada torchlight nak tunjuk ni. Kat sini dia ada getah. Getah ni fungsi dia untuk menghalang air masuk. Okey, air yang menitik daripada sini, okey, saya angkat ni. Okey, dia tak nak lekat, tak apalah. Air yang datang daripada wiper link ni, dia akan meleleh ke sini. Sekejap saya nak cerahkan sikit. Okey. Dan dia akan menitik ke atas wire ni dan dia masuk ke dalam kereta melalui seal ni ataupun getah ni. Sebab kalau nampak dalam video, getah ni dah koyak. Saya tak tahulah nampak ke tak, sebab video ni gelap. Tu dia. Getah tu dah koyak. Jadi air masuk ke dalam kereta melalui getah ni. Okey, getah ni tak ada dijual, tak ada spare part. Yang ni masalah dia. Jadi ni kena kreatif lah macam mana nak tutup. Saya mungkin menggunakan gam silikon kat sini nanti. Nak guna gam silikon, kawasan ni kena bersihkan betul-betul daripada kotoran.
Benar betul-betul bersih. Ada kotoran, gam tak akan lekat. Okey. Jadi masalah banjir kereta saya yang terakhir saya dah jumpa, iaitu bocor dekat getah ni. Nak tak nak, saluran wiper link ni yang ujung belah sana saya kena bersihkan. Saya kena cabut fender bahagian kiri sama seperti ni, dan saya perlu korek lubang ni. Okey, ni bahagian kiri fender. Saya dah buka fender dia. Kita tengok ni lubang air. Nampak tak dalam video? Okey, air dia keluar tak laju sebab dalam ni ada banyak sampah. Saya korek-korek. Oh, tu dia keluar. Banyak sangat. Jadi saya kena buka penutup getah ni. Okey, boleh tengok dalam lubang ni sampah dia banyak. Air semakin laju, sampah banyak keluar. Ini baru bahagian tepi. Bahagian dalam ni pun kena bersihkan juga. Tu dia. Okey, air semakin laju. Tangan tak sampai. Okey. Sumbat lagi. Cepat keluar. Okey, dah clear. Sampah dah tak ada. Ni semua daun-daun dan ranting-ranting kering. Kita sumbatkan lubang ni. Okey, dah clear. Ini macam tu je. Nak cuci saluran air daripada wiper link. Cuma yang lecehnya fender kena buka. Nak buka fender untuk model ni boleh tahan juga cabaran dia. Tidak senang. Okey, tu sampah keluar lagi. Ada lagi ni. Dia banyak ranting-ranting macam ni. Banyak lagi. Dan korang boleh layanlah dia, cuci dia pelan-pelan. Okey. Dah semakin lancar ni keluar. Dan di dalam ni pun dah tak banjir dah. Okey.
Nak lagi best, guna water jet. Cuci semua sekali. Saya kena cari water jet. Saya lupa lah simpan mana. Sudah kat sini. Semakin lancar aliran ni. Ada dapat. Okey. Dah settle. Aliran air lancar. Tak ada dah. Okey, tak ada dah air takung di dalam. Wiper link punya area ni sampah yang ada. Okey. Lepas ni kena kurangkan parking di bawah pokok. Okey. Harap dengan penemuan saya ni dapat membantu semua, dapat memberi sedikit info kepada semua. Sekian.